الرحيم أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Imam Musi JK, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mulakan majlis dengan surah Al-Kahfi 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah menemukan kita di dalam masjid, kita berada di tempat yang paling mulia, dan juga kita berada di bulan yang mulia. Kita dah masuk bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat, anak angkat Nabi siapa namanya? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Usamah bin Zaidnya melihat Nabi tu banyak berpuasa pada bulan Sya'ban tu. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan dalam bulan-bulan yang lain melainkan bulan Sya'ban. Maksudnya selain Ramadan, Sya'ban tu Nabi berpuasa penuh. Jadi siapa yang ada kekuatan nak puasa penuh, masya-Allah, tabarakallah, satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Maka jawab Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu baina Rajabin wa Ramadan." Itu adalah bulan yang mana yaghfulun nas, ramai manusia tu lalai, yang kedudukannya berada antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan tu adalah bulan diangkat amal-amal kita kepada Allah yang Maha, yang menguasai sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka amalku diangkat ketika mana aku sedang berpuasa. Insyaallah azam tuan-tuan, sorry puasa. Jadi kita azam memperbanyakkan puasa. Mana-mana hari kita nak puasa, Jangan tengah
Syakban baru nak start, ya dah si boleh ya. Siapa yang si ada puasa di awal Syakban, tengah Syakban tiba-tiba khutbah jemaat kah, ceramah kah, marilah kita banyak kan puasa apa esok apa. Ni boleh. Kecuali puasa ganti boleh, ataupun dah biasa berpuasa, dah biasa puasa Isnin Khamis. Dah biasa berpuasa, amunnya ada kekuatan, ada orang yang puasa kedak Nabi Daud selang sehari. Jadi itulah tuan-tuan, saya menasihati saya pun dan kita semua, kita ambillah peluang tu untuk kita, Allahu Akbar, kita tahu bertemukah lagi kita tahun depan dengan bulan Syakban. Rejab pun dah lepas. Saya sendiri, kita semua muhasabah bulan Rejab macam ni amalan kita, macam ni kita pun Quran kita, zikir kita, amal-amal kita. Jadi kita sendiri muhasabah di kita sendiri tuan-tuan. InsyaAllah kita nyambung ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika kami berkata, wahai Nabi Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan sahaja. Sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, dari sayur-sayuran, mentimun, bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya. Maka bagi Musa pun berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemukaan daripada Allah. Hal itu terjadi kerana mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi yang mereka tidak dibenarkan. Demikian itu kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Kita nyambung tentang pengajaran yang boleh kita ambil tentang Bani Israel tu, iaitu dan yang pun keingkarannya, yang pun kedegilan mereka, stubborn setidaknya kepada perintah Allah, kepada perintah Nabi Musa, yang mana Tanangga dalam ayat 61 tu, mereka telah berkata kepada Nabi Musa, lan nasbir, lan seperti mana yang kita beritahu, tidak yang bersikap selama-lamanya. Ni asyik make la nasbir, tapi lan nasbir, maknanya menang-menangnya madah, siapa tahan lagi dah, si sabar, si mampu lagi kami orang tu, si mau lagi. Malah kata Imam Hasan Al-Basri, mereka berkata tu kerana apa? Sifat al-mal. Apa maksud al-mal? Sifat bosan, boring. Dah si kita ingat nasyid orang dolok-dolok tentang Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Perkataan Allah yang bersifat qadim, yang lama. La yumallu sama'uhu. Jadi diajar kita dalam nasyidnya supaya apa? Tidak boleh ada perasaan boring. La yumallu sama'uhu, malah aja suka dengar. Jadi itu sifat yang perlu ada pada orang beriman. Daripada perintah Allah, jauhi daripada sifat perasaan boring, bosan. Kemudian apa yang diberi oleh Allah pun mesti redha dan syukur. Si boleh rasa tu aja yang aku dapat. Jadi sebabnya tuan-tuan muliakan oleh Allah, macam Al-Quran tadi supaya kita dijauhi daripada sifat
boring dengan Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Supaya kita mesti ada tertib dalam pembacaan Al-Quran. Sehingga Nabi madah haram hukumnya mun orang ngaji seada lagu. Man lam yataghanna fil Quran falaysa minna. Siapa baca Quran tidak bertaranum, maksudnya seada lagu, makanya bukan di kalangan umat kami. Orang dengar pun datuk nah. Jadi alunkanlah. Semestinya kita ngikut lagu-lagu yang ada pada taranum ya, Hijaz, Bayati apa semua lah. Tapi nya mesti ada nyempun natuknya. Nyempun apa nama? Lagunya. Jadi ya supaya apa? Menjauhi daripada sifat boring tadi. Al-milal. Jadi orang-orang Yahudi tu mereka dah sampai tahap kata Imam Hasan Al-Basri, mereka berkata begini kerana mereka telah bosan dan siapat sabar lagi menerima apa yang dikurniakan oleh Allah. Dan mereka menyebut kehidupan mereka jalani sebelum ini, kebiasaan mereka, fad'u lana, sebenarnya madah kurniakan kepada kami, yukhrij lana mimma tumbitul ard. Itu pun adalah salah satu kelemahan Bani Israel. Mereka mikir tu rezeki tu hanya daripada bumi aja, tumbitul ard, apa yang tumbuh daripada bumi. Sebab apa? Allah boleh turunkan rezeki daripada sini-sini bah. Daripada langit pun Allah boleh turunkan rezeki, daripada laut pun Allah turunkan rezeki. Dan nyata nampak apa yang ada di bumi aja. Apa yang datuknya? Mim baqliha. Baqliha tu macam khadrawat. Sayur-sayur yang menghijau. Jadi dan dah biasa dah. Wa qissa tu mentimun. Nabi pun suka juga makan mentimun. Makan mentimun dengan tamar. Timun tu nya sejuk. Jadi untuk membalanskannya dimakan dengan tamar, ataupun Nabi makan bitih, makan apa nama? Tembikai. Tapi saya tadi nangga Imam Ibn Hajar yang mensyarahkan bitih alladhi kana ya'kuluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ratab wal kharbaz wa laysa bitihul akhdar. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa nama? Tembikai yang dimaksudkan dimakan oleh Nabi adalah kharbaz. Kharbaz tu melon. Melon yang hijau. Dalamnya kekuningan. Ya sunnah bukan apa nama? Semangka. Bukan tembikai yang merah, tembikai kuning. Jadi tu yang lebih apa nama? Sebab yang mensyarah tu adalah apa nama? Pensyarah kitab Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi kita tanda kita sayang kepada Nabi nak. Apa yang ada, khazanah yang ada pada kita, yang apa nama? Seperti yang disebut oleh Nabi, maka kita nak lah. Tapi alhamdulillah kita boleh nangga makanan global bah. Terutama macam dekat mall-mall bersemua nak. Macam hadis berkenaan dengan minyak wangi. Nabi beritahu apa? Mun orang beri minyak wangi jangan ditolak. Tapi dalam hadisnya adalah miskun. Miskun tu kasturi. Tapi lepasnya ada sikit lagi hadis Nabi menyebut raihan. Mun orang beri raihan jangan ditolak. Saya pun nangga juga dalam syarah apa raihan yang dimaksudnya adalah basil. Orang putih suka masak apa nama? Lamb chopnya natuk nak. Jadi basil dia di natuk. Ataupun kita orang Melayu lah apa dek? Selasih. Yes. Selasih. Jadi sebab apa? Kemudian disyarah oleh apa nama dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar memberitahu apa? Para ulama mensyarahkannya, yang dimaksudkan raihan juga adalah whatsoever, apa aja khazanah daripada bumi yang menghasilkan bau yang wangi. Jadi termasuk bunga. Bui sekali-sekala bini kita bunga. Jangan bui bunga orang mati lah. Bunga ros ke. Natuk lah. Minyak wangi, apa-apa yang berwangi, yang wangiannya sedap, maka Nabi beritahu jangan ditolak apa diberi. Jadi itu semua adalah khazanah daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas ya wafumiha. Wafumiha tu
dalam kebanyakan terjemahannya disebut sebagai natuk lah, garlic, bawang putih. Tetapi dalam syarah tu Ibnu Abbas ada memberitahu bahawa wafumiha juga bermaksud adalah al-khubz, roti. Roti. Tuan-tuan pergi ke Mesir dan saya pergi ke di Arab Saudi pun sama juga, di Mesir pun sama juga. Dannya si nyebut khubuz. Khubuz tu bahasa rasmi Arabnya lah, tapi nya nyebut aish, aish. Aish tu maksudnya kehidupan. Maksudnya ia yang pun sumber utama makan sidanya bah. Gila aish katanya. Jadi menomoi nama Aisyah, jangan Aisyah. Jadi ia kena hampir-hampir kehidupan ataupun sidak Mesir, sidak nato Arab madah roti. Jadi Aisyah, ya tuan-tuan, yang pun pronunciation tu pentinglah dalam kita pun sebutan nama. Okey, seterusnya jadi maknanya tidak salah mun kita nyebut wafumiha tu sama ada bawang putih ataupun roti. Jadi itu adalah yang di request, yang diminta oleh Bani Israel dalam keadaan mereka menekan Nabi Musa tadi. Seterusnya adas. Apa adas? Saya pun naib dalam Google, apa adas tu yang dimakan masuk orang Arab sekali lah, kacang candal. Candal. Jadi kacang dal tu maknanya tu yang sebutan tu adalah kegemaran mereka lah tu. Dan hakikatnya juga Allah sebut sikit-sikit tu ada juga yang pun fadilatnya, tapi si dapat menandingi manna wasalwa. Sebab apa? Manna salwa daripada syurga tu, daripada bumi. Kena minta nak di bumi lagi, kena mau kembali kepada kehidupan yang biasa lagi. Kemudian wabasol. Basol maksudnya bawang merah. Jadi itulah yang disebut oleh Bani Israel. Mereka apa tadi? Dah bosan. Nauzubillah tadi. Bosan dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga yang memiliki lebih banyak khasiat. Memanglah pada zahirnya nak disebut tu semua ada khasiatnya. Kita boleh juga konsumnya untuk kesihatan, untuk makanan kita. Tapi Allah nyebut tu detail sigit nak menunjukkan apa? Keingkaran. Keingkaran Bani Israel. Nya bukan najak madah kami orang dah lejuk dah wahai Nabi Musa. Bukan saya nak makanan lain kah? Jadinya pun madah. Sayur tadi, mentimun disebutnya lagi. Jadi termasuk juga al-fum adalah tafsiran daripada Atha dan Qatadah rahmatullah alaihima, semua jenis bijian yang digunakan untuk membuat roti, kacang, dan ia juga sebahagian mengatakan ianya adalah kekacang. Seperti orang Syam, di Syam mereka menggunakan perkataan fum. Al-fum tu merujuk kepada kacang-kacang, kacang badam, pistachio, apa semua jadi ya, pun kita pergi ke negara Arab pun memang itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh mereka lah. Jadi sebab ya pun kita nangga favorite food sidanya, jadi banyak ada unsur-unsur yang disebut tu. Saya dulu ialah cerita tu saya berdakwah pergi ke Pakistan. Jadi masuk dengan jemaah sidak daripada Maghribi. Jadi waktu ya hari raya semua terkenang makanan dah semua lah. Jadi ialah seorang jemaah daripada Maghribi madah ku mencari kuskus. Jadi kuskus tu adalah makanan yang kegemaran sidanya lah. Tuan-tuan naib apa kuskus ya. Maknya daripada sayuran, nasi juga apa semualah. Jadi ya tuan lah. Jadi kita nasi lah. Dan saya lihat tadi juga pun ada yang memberitahu bahawa nasi
Al-fum juga adalah nasi, tuan. Rus. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat tafsiran tu nak memberi tahu bahawa Allah menyebut apa yang disuka oleh manusia biasa, manusia lah tuan-tuan. Jadi kita pun nama daripada kecil kita makan nasi semua anak. Jadi mun bayangkan berapa hari si nemu nasi nak lain masa kita. Jadi sebab ia dah kebiasaan. Jadi sebabnya itu adalah ujian kepada Bani Israel. Tetapi sepatutnya mereka, kata para ulama, hendaklah bersyukur sebab bukan benda yang biasa yang Allah beri manna wa salwa kepada mereka, tuan-tuan. Maka sebabnya Nabi Musa mengingkari apa yang kata mereka, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdil, tu orang nukar apa yang Allah telah kurniakan, the best food, makanan yang terbaik, kepada makanan yang biasa aja. Jadi ini adalah kata tafsiran pengingkaran dan celaan kepada mereka meminta makanan yang rendah, padahal mereka telah hidup subur, makmur dengan makanan yang penuh dengan nikmat, lazat dan bermanfaat. Jadi tuan-tuan, Bani Israel mereka bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi kita tuan-tuan, apa yang hakikatnya yang kita makan perlu, dan kita semua kena beritahu kepada mun anak kita kah, kadang-kadang pak makan tu aja patut si ada. Kita perlu sekali beri targhib, beri pengetahuan kepadanya, galakan kepadanya. Hakikatnya Allah yang memberi makan. Memanglah tak nak kita pergi pasar sebelum pergi pasar nak beli ikan, tak beli manok. Sebenarnya hakikatnya Allah yang memberi makan kepada kita. Sebabnya kita bersyukur kepada apa yang dikurniakan oleh Allah. Dan juga bukan saja daripada makanan, yang pun masakannya pun sama juga. Nabi ngajar anak, bila suka makan, si suka udah, jangan repak. Mun di rumah kita tak kurang garam, bolehlah ambil garam diimpun apa semua jangan kita nganuk orang rumah kita ke apa semua, si mana masak ke apa semua. Jadi hakikatnya ia adalah natuk. Sebab apa? Rezeki tu apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ending daripada makannya ialah kita disuruh baca doa yang menghapuskan dosa ya. Apa doa tuan-tuan? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Masya-Allah. Nabi beritahu apa? Siapa yang baca doa tu selepas makan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosanya yang lepas. Dan saya ceramah di Sigit masjid, lepas ceramah ada seorang, macam ni ustaz kami tahu nyebut alhamdulillah aja. Ya sekurang-kurangnya lah. Tapi bila Nabi ada nyebut dengan jelas, didengar oleh sahabat, maksudnya termasuk hadis-hadis yang autentik, yang sebenarnya hakikatnya Nabi ngajar kita untuk beri banyak lagi fadilat. Beri banyak lagi fadilat kepada kita, bukan saja dapat rezeki perut kenyang, tapi kita memuji Allah, lepasnya dosa diampun. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah. At'amani hadha, yang memberi makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan merezekikan aku. Cuba tanda makan tu bilanya disebut sebagai rezeki, bilanya dah masuk. Bila dah berlaku, saintis ada apa? Peristalsis movement. Pergerakan makanan di dalam perut, nya pergi ke usus. Lepasnya jadi kalsiumnya, jadi vitaminnya, jadi protein dan sebagainya. Ya, rezeki. Munnya ada di rumah kita, tapi kita makan, orang lain makan, mana ya bukan rezeki kita. Jadi sebabnya detail doa Nabi tadi, yang memberi kami makan dan merezekikan kami dengan makanan ini without any strength, tanpa ada kekuatan. Hakikatnya yang beri makan tu adalah Allah SWT. Bagi petani nak susah-susah, setidaknya bajak sawah dah apa semua. Tadi saya limpas
ke Meranik sia nangga sawah padi nak semua ada di polahnya orang-orangan semua nak lakut dimakan oleh burung semua padi ya. Lepas ya di apa nama harvest lagi, dituai lagi. Macam-macam prosesnya. Kita beli je di kedai. Masya-Allah. Kita makan. Jadi sebab ialah Nabi ngajar minni wala quwwah, tanpa kekuatan kepada aku. Hakikatnya yang beri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya tuan-tuan, besar fadilat doa ya. Diampunkan segala dosa yang lepas. Jadi sebabnya ada doa-doa yang diajar oleh Nabi. Minum susu pun ada doa. Susu tuknya banyaknya pun manfaat juga. Apa doa minum susu? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkatilah susu yang kau kurniakan kepada kami ini, fihi wazidna minhu, dan tambahkan lagi nyempun nyempun fadilat-fadilatnya. Yang kita tahu susu tu kalsium aja. Tapi hakikatnya Nabi madah apa? Sunnah, apabila kamu minum susu maka gargling, polahlah berkumur-kumur untuk menambah lemak padanya. Jadi susu tuan-tuan. Jadi itu semua yang yang disebut untuk kita jadikan sebagai amalan kita. Ihbitu Misra, pergilah kamu ke suatu kota. Misra yang disebut dalam ayat ini, kata Ibnu Jarir, saya tidak bolehkan qiraat dengan selainnya kerana seluruh mazhab sepakat atas yang lain. Jadi maksudnya daripada bacaan Ibnu Jarir rahmatullah alaih yang dibaca ihbitu Misra. Ibnu Abbas memberitahu maksud pergi ke satu kota yang bermaksud kota manapun. Maksudnya Nabi Musa tadi dah geram mati dengan sidaknya, Allah pun murka dengan sidaknya. Dahlah si bersyukur diberi makan macam tu daripada syurga, minta makanan dunia, berambus dah kita orang. Mendekot bahasa kasarnya. Pergilah mana-mana kita orang tu. Dah diberi macam tu pun masih menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati lagi. Si bersyukur. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ada juga pandangan daripada Ar-Rabi' bin Anas bahawa kota di sini adalah kembalilah kita orang ke Mesir. Mun mau si bersyukur lagi, pergi ke Mesir nun. Sebab apa? Di Mesir nun ada adas, ada basal, ada fum, ada semua apa nak kita orang mau dulu, semua ada. Allah dah melepaskan kita orang daripada Laut Merah, selamat daripada Fir'aun. Pasal dimbak pergi ke tempat lain lagi, dikurniakan macam-macam nikmat. Sebelum tu batu lagi mengeluarkan air dan sebagainya, tapi masih lagi ingkar. Jadi itulah kata Ibnu Abbas, Nabi Musa berkata kepada mereka, kamu minta sesuatu yang sulit, sebaliknya sebenarnya ianya banyak ditemui di kota-kota yang kamu telah masuki. Maksudnya tuan-tuan, mun kita orang sabar dengan manna wassalwa ya, nak lain pun Allah akan datangkan. Jadi ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita pun sama juga dalam kehidupan. Apa yang Allah SWT berikan kepada kita, sekiranya ada rasa kita macam si nyaman, kita macam si berpuas hati dengan apa kurniaan Allah ya pasti sebenarnya ada hikmah. Sikitkah, banyakkah, ada yang pun kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab ialah mun kita nangga Nabi pun ada memberitahu nak macam bab rezeki, bab makan tu. Nya sebenarnya sebaiknya mun lah kita yakin dah nak. Bukan kita mikir kenyang aja. Bukan kita mikir kenyang aja, tapi bab berkongsi, bab berjemaah. Satu makanan, mafhum hadis, cukup untuk 2 orang. 2 makanan yang cukup untuk 2 orang, hakikatnya untuk 4 orang. Yang cukup untuk 4 orang boleh sampai 8 orang. Jadi mana ya tuan-tuan, mun kita ada sifat sharing, ada sifat berkongsi tu apa semua, maka keberkatannya ditambah oleh Allah. Dengan apa aja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Nabi Musa pun kata Ibnu Abbas, tidak layak bagiku memohon kepada Allah sesuatu yang rendah.
Maksudnya apa permintaan si Datuk tu, walaupun dia nyebut sigit tadi, Nabi Musa si Datuk si berdoa kepada Allah. Nya si akan berdoa kepada benda yang mana lebih rendah, yang utama diminta. Yang utama diminta oleh Nabi Musa. Tapi nak macam tu sebenarnya si ada apa? Apa yang kamu minta daripada permintaan ini hakikatnya kerana apa? Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nya mensyarahkan apa kata Nabi Musa tu, sifat iblis yang ada pada sidaknya. Apa sifat iblis tuan-tuan? Aba wastakbara. Aba wastakbara. Apa maksud aba? Enggan. Ada sifat penafian di sia. Memang daripada mula intention niatnya memang si bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah, walaupun daripada langit, walaupun daripada syurga, nya dah netap dalam dirinya, nya si akan bersyukur, makanya akan jadi macam ni lah tuan-tuan. Jadi itu yang berlaku, wastakbara, dan menyombongkan diri. Jadi sebab ialah tuan-tuan muliakan oleh Allah, maka Allah telah meletakkan kehinaan kepada mereka. Jadi sebab ya kita sebagai orang beriman hendaklah menjauhi tu cara kita lepas tu. Okey, jadi kemudian Allah menyebut apa? Wa duribat alaihimud dhillah wal maskanah, maka diletakkan kepada mereka dhillah. Mun dalam surah Yasin ada perkataan dhillah berkenaan dengan binatang-binatang macam ni, saya lupa ayatnya. Sebahagian daripada binatang-binatang ada jadikan tunggangan, ada jadikan sebagai makanan kepada kamu. Jadi direndahkan kedudukan binatang. Maksudnya nya adalah sebenarnya untuk serve kita, untuk makanan, untuk berkhidmat kepada kita. Jadi zillah dalam ayat tu adalah bermaksud zalil, daripada perkataan zalil. Zalil maksudnya apa? Hina. Allah SWT hinakan Bani Israel ini. Dan apa yang dimaksudkan kehinaan di sini, apabila sidaknya tadi si mau beriman kepada Allah, kata Ibnu Abbas, adzillah wal maskanah di dalam ayat tu adalah mereka wajib bayar jizyah. Jadi sebabnya apabila Sayyidina Umar telah membuka Baitul Maqdis kepada Islam, maka sidak Yahudi wajib bayar jizyah. Sedangkan dulu adanya mulia punya ngambil Islam sebagai agama sidaknya. Apabila sidaknya telah membuat fabrication, penipuan, macam-macam dalam agama, kerosakan yang telah mereka polah simuk beriman kepada Allah yang tunggal, maka Allah letakkan penghinaan. Jadi sebabnya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, apa yang berlaku di negara kita last week walaupun saya natuklah pulaslah ialah kita tu masih dalam kehakiman ya antara natuk adalah had dan batasannya. Jadi sekiranya ialah keputusan mahkamah dan nyate boleh make word Allah tapi mereka tidak mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Kita orang beriman, kita menyucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Qul huwallahu ahad. Bila ditanya siapa Allah? Allah itu tunggal. Allahus samad, tempat rujukan, tempat minta bantuan. Lam yalid wa lam yulad, si beranak, si diberanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan si ada yang menyerupai Allah. Jadi apa yang berlaku ialah tapi kita sentiasa mempertahankan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada kisah Bani Israel tu tadi, sidaknya telah dihinakan oleh Allah, makanya kena bayar jizyah. Apa jizyah? Cukai kepala. Sekiranya mun ngikut hukum syariat yang sebenarlah, mana-mana bukan Islam yang tinggal di kawasan jajahan orang Islam, pemerintahan Islam, maka wajib setiap daripada sidaknya laki, kanak-kanak semua kena bayar cukai jizyah, cukai kepala tuan-tuan.
Selamat mananya belum Islam, punya dah masuk Islam, maka si ada lagi lah cukai ya. Jadi itu adalah satu kehinaan. Semua para ulama mentafsirkan di situ. Ad-Dhahhak, Al-Hasan, Abu Aliyah, Ar-Rabi' bin Anas As-Suddi, semua yang maksudkan juga adalah kehinaan di situ, dannya kena bayar jizyah, dan satu lagi adalah dannya dikenakan juga pajak, dan juga kemiskinan. Wal maskanah, kata As-Suddi dan Anas, Ar-Rabi' bin Anas, adalah kemiskinan, hidup dalam kesusahan dalam kehidupan mereka. Jadi macam si bernegara, sekejap sia, dan apa nama, pembunuhan ramai sidanya di Jerman paling lah dek, Holocaust sana. Dia pun ada exaggeration, ada tambahan-tambahan, makanya orang sedih dengan nasib sidaknya lah. Tapi memanglah apa yang berlaku, kekejaman yang dibuat oleh Adolf Hitler kepada sidaknya. Jadi ya semua adalah bentuk-bentuk sampai kini tu tuan-tuan, kita lihat kehinaan yang Allah letakkan kepada mereka. Mereka menukar hukum Allah. Dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, semua ada mengharamkan natuk apa semua apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Tapi mereka masih juga ngamal makan benda kedaya, yang dah kosher, penyembelihan kosher. Tapi tonton buka dalam YouTube macam ni penyembelihan Yahudi. Saya nangga sebab ialah para ulama kita mengharamkan lagi pemakanan sidak natuk tu ahli kitab. Sebab bagi mun fatwa kebangsaan, ahli kitab dah si ada lagi. Sebab memanglah mun dulu ahli kitab boleh dalam Al-Quran ada boleh kahwin, boleh makan sembelihan mereka Tetapi para ulama kita yang saya lihat dalam jawatan kaswa fatwa kebangsaan ya, ahli kitab ya dah ahli kitab ya si dapat kita nak define kepada Bani Israel gini tu, Yahudi gini tu. Sebabnya dah banyak gila perubahannya. Dalam kitabnya pun dah ditukar, malah amalannya pun ditukar. Tonton buka dalam YouTube macam ni yang mula sembelihan kosher yang pun natuk enak. Madah makanan ya sembelihan nama Allah, tapi caranya pun saya nangga memang pelik lah, ada penyiksaan. Manok aja belum dah, kambing dah apa semua. Jadi tuan kita lihat ya, maksudnya kehinaan lah. Allah SWT campakkan kehinaan ibadat. Kita nangga adanya solat, adanya beribadah dengan bergoyang-goyang apa semua ya. Memang tak si ada dalam ajaran para nabi dia. Nabi pun madah, jangan kamu solat seperti Yahudi, bergoyang-goyang. Si ada kekhusyukan. Orang beriman tu solatnya mesti khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Sungguhnya telah berjaya orang beriman. Solat khusyuk, termasuk solat khusyuk adalah menjaga mata, menjaga movement. Jadi sebab ya menggatal pun usaha nahan, mun dah si tahan pun kita ada cara untuk garuknya. Si kita sebarang tergaruk garuk jadinya mesti ada tertibnya yang diajar. Mata kita pun jaga, jangan melilau sia dan kesia. Jadi ya tu sidaknya malah ngandah jadi ajaran. Tenangga adanya solat di dinding ratapan tergoyang-goyang kedaya. Jadi sebabnya kita solat kena dengan sesempurna yang boleh, kita usaha. Sebab apa? Kehinaan bagi yang mengambil selain daripada Islam. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, serta mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Mereka, kata Sa'id bin Jubair, apa maksud mendapat kemurkaan ini? Kemurkaan daripada Allah bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kebaikan kepada apa yang mereka kerjakan, tuan-tuan. Seada kebaikan. Orang beriman, ajaban di amril mu'min. Nabi madah orang beriman tu ajab, satu benda yang menakjubkan. Ajaban di amril mu'min. Setiap apa yang kita pola sebenarnya mun kita niat kerana Allah, nya akan jadi ibadah. Walaupun bekerja jadi ibadah. Cari rezeki jadi ibadah. Benda-benda kecil dia pola.
pun boleh jadi ibadah. Nabi madah nak al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tu ada 70 lebih cabang. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah, adnaha paling rendah, ngalih benda mudarat di jalan. Ia pun benda yang menakjubkan. Maksudnya ada reward, ada pahala dijanjikan. Jadi yang kita mau syukur pada Allah. Disebabkan apa tah lagi kita tuan-tuan jangan berhenti. Tidur pun sebelum tidur mun kita baca doa, ngamal apa yang diajar oleh Nabi, tidur kita 3 jam, 4 jam, 5 jam pun jadi ibadah. Jadi tuan-tuan mulakan yang kita mau tuan-tuan supaya sentiasa dalam ketaatan. Tapi si datuk tadi nauzubillah min dzalik, maka dengan kemurkaan Allah tiada kebaikan.
Dia jadi lah tuan-tuan, maknanya kita syukur pada Allah. Maknanya amal-amal tu nya perlu disambung-sambung. Ending surah Asy-Syarahna, fa idza faraghta fansab. Bila kamu selesai daripada satu beribadah, pindahlah kepada ibadah yang lain. Ya adalah nak beritahu beruntungnya kita jadi orang beriman tu. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita boleh. Tuan-tuan pernah dengar sih hadis yang mana Nabi memberitahu bahawa memanah, berenang, bermesra dengan isteri, jadi ianya adalah dikira tidak sia-sia. Maknanya ujur, pahala di sia. 4 perkara. Kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahu lahwan wa sahwun. Lahwun wa sahwun. Setiap sesuatu bila saya dah ingat Allah, maka ianya dikonsider sebagai sia-sia dan lalai. Illa arba'a khisal, mainkan 4 perkara. Nabi beritahu, masyur rajul bainal ardain, perjalanan seorang antara dua bumi dengan bermatlamat. Maksudnya ada tujuan perniagaan yang baik, menuntut ilmu, berdakwah, antara daripada rumahnya pada kawasannya sampai ke tempat dia. Kemudian apa? Wa ta'dibuhu farasahu, mengajar orang main kuda. Kita sedia kuda. Tahu tak Masjid Al-Ghazali Edban olah tandingan kuda depan tu nak. Sedia olah mainan kuda ajalah. Yang ketiga, mala'ibatuhu ahlah. Bermesra dengan isteri. Semua jadi ibadah. Nangga bini ibadah, senyum dengan bini. Jangan senyum dengan bini orang. Dan yang terakhir, as-sibahah, belajar berenang. Jadi belajar berenang. Jadi ibadah lah tuan-tuan. Jadi ya beruntungnya kita jadi orang beriman tu semuanya dengan niat yang betul, amalan yang baik, maka ianya dikira nanti. Tapi orang-orang Yahudi tadi Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka. Mereka waba'um bi ghadabin min Allah. Apa nyuruh mereka dapat maghdub, kemurkaan Allah tu? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq.
Mereka mengingkari syariat Allah, apa yang Allah SWT suruh, dan juga membunuh para nabi. Auzubillah min zalik, tuan-tuan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Bani Israel ada dalam satu hari membunuh 300 nabi. Ya Allah, betapa dahsyatnya. Sebab ialah kita nangganya bunuh orang Palestin kena itu nak biasa aja. Malah apa dipadahnya orang selain daripada bangsa Israel. Nyanunggah kita adalah goyem. Apa maksud goyem? Binatang. Dan saya ingat lagi ada jemaah daripada Palestin dulu datang ke situ. Orang Arab tu adanya suka pergi hadiqatul haiwan, zoo binatang lah. Jadinya madahnya ngembak anaknya, bininya pergi zoo, lalu nemu apa nama orang Yahudi. Di sini tu orang pergi zoo. Bukan kita orang binatang kah? Masya-Allah. Pun kita terus tu nak bantai terus nak. Jadi ialah tuan-tuan, Nabi SAW pun memberitahu asyaddun nasu adzaban yaumal qiyamah rajulun qatalahu nabiyyin au qatala nabiyyan wa imamu dhalalati wa mumathil. Orang yang paling berat seksanya di hari kiamat adalah orang yang dibunuh oleh nabi. Nabi SAW siapa dibunuh ya tuan-tuan? Yang yang apa nama? Umayyah bin Khalaf. Yang ditombak Nabi, luka sikit dah, lalu meneriak seperti lembu jantan. Pasal lalu si lama baliknya ke Mekah yang meninggal dunia. Sikit aja kena tombak Nabi. Nabi si ada banyak bunuh orang, tuan-tuan. Kemudian atau yang membunuh Nabi, golongan imam yang sesat, nauzubillah, pemimpin-pemimpin yang sesat, dan juga wa mumathilu, orang-orang yang membuat lawak bodoh. Lawak-lawak yang apa nama, si berpedah. Jadi nauzubillah min zalik. Dahsyatnya itu. Allah SWT akhiri ayat tu, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi kerana mereka selalu berbuat dahaka dan melampaui batas. Jadi itulah tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keingkaran yang dilakukan oleh Bani Israel, kesombongan mereka sehingga mereka menolak apa yang terbaik Allah berikan kepada sidaknya, dan mereka minta apa yang rendah, dan Allah memberikan kehinaan demi kehinaan. Moga Allah beri taufik hidayah kepada kita untuk mengambil pengajaran daripada kisah itu, insya-Allah. Ada soalan? Waalaikumsalam. Sebabkan kalau kita tengok, kalau di Malaysia orang putih ya nampak nomor satu lah, seolah-olahnya. Jadi tapi dalam ayat juga Nabi Musa kadang kita mau larang yang hina. Si mada hina, rendah. Okey, tadi kita dah explain juga, bila nyebut sigit-sigit ya, nak menunjukkan apa? Nyempun kedegilan mereka. Nya bermula daripada perkataan lan. Mungkin kita dengar daripada awal tadi saya explain. Mereka menyebut lan nasbir. Lannya adalah satu bentuk penafian yang sangat keras. Dalam bahasa Arab tu laisa, la, ma, ya semua adalah tidak. Termasuk lan pun tidak. Tapi bila adanya makin penggunaan lan nasbir, maksudnya apa? Mungkin kita nak direct translationnya, lan nasbir, kami selama-lamanya akan bersyukur dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya permulaan keingkaran sidanya. Pasal Allah SWT nambah lagi, menyebut secara detail sigit-sigit sayur apa semua. Okey, sebagaimana yang kita padah juga tadi, memanglah semua apa yang disebut ya ada khasiat, ada manfaat. Tapi nak diberi oleh sidaknya adalah lebih bagus. Sebab apa ya, Nabi Musa ada tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu nak menukar yang terbaik yang Allah beri? Mana wasalwa ya kepada natuk? Ya yang natuklah.
Kerana sifat apa yang ada dalam diri tanya tadi? Aba wastakbara. Ada sifat iblis, iaitu sifat enggan. Enggannya termasuklah si bersyukur. Kemudian wastakbara, sentiasa menyombongkan diri. Bayangkan tuan-tuan, nak diberi ya bukan sebarang makanan, tapi nya masih juga si bersyukur. Allahu a'lam. Yalah. Sedih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampai Allah beri taufik hidayah kepada saya pun dan kita semua untuk kita amal dan kita sampaikan pengajaran demi pengajaran. Kelak apa lagi kah yang kita boleh lihat daripada kisah Bani Israel tu. Saya minta maaf kalau ada salah bahasa, saya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman lepas solat